nanti. Tapi teman-teman dan juga warga-warga AKPK tidak ketinggalan bersama kita juga ada committee member dari Bank Islam Malaysia Berhad. Untuk teman-teman semua, program kita, program yang mulia ini pada hari yang baik, iaitu pada 21 bulan Ramadan, Ustaz ya, silap kalau bagi tahu Ustaz ya. Dan 21 Ramadan 20. kita ada dari Bank Islam telah sudi menganjurkan majlis kita pada hari ini. Dan selain dari penganjuran, kita juga akan memberi hadiah, 5 hadiah istimewa. Hadiah ini bukan dapat sebagai dia sebagai orang kata kenangan onde-onde Ustaz ya. Onde-onde. Sorry Ustaz, saya maklumlah. Onde-onde kita. Onde-onde lain. Betul Ustaz. Orang Pakistan mana lah tak Ustaz. Sama. Onde-onde kuih. Kuih sama dah tu sebagai kuih. Alright. Itu dia, dan saya rasa untuk mempekan Ustaz ada nak cakap sepatah dua kata lagi. Alright, untuk mana-mana semua kita ada 5 hadiah ini cabutan Hari ini ketua 20 Ramadan yang akan diumumkan pada penghujung program kita pada hari ini. Iaitu penghujung nanti kita akan diumumkan oleh pengurus dari Bank Islam Malaysia. Okey, kita akan sekarang ini tanpa melengahkan masa lagi, tapi sebelum itu, hari ini adalah iaitu tajuk dia berkaitan dengan menghayati Al-Quran, memberi makna untuk kehidupan. Itulah dia nuzul Al-Quran kita. Tapi di samping itu, Ustaz dia yang juga bersama kita ni, Ustaz saya mohon nanti Ustaz juga kupaskan. Ustaz dia kupaskan sikit sebanyak tu. Saya, Ustaz bukan nak kata saya pada diri saya sendiri. Saya baca Quran, saya baca tetapi makna dia tu Ustaz, saya ni faham tapi baca je lah. Tapi apakah orang kata dari segi kategori pahala dia macam mana Ustaz? Kalau orang yang baca yang dengan fahaman atau orang yang baca je sebenarnya KPI dia untuk habiskan Quran sepanjang bulan Ramadan tapi tanpa makna je lah Ustaz. Tapi itulah mungkin Ustaz nanti boleh sentuh sikit sebanyak itulah saya rasa soalan yang ada di kepala saya ni. Untuk teruskan lagi, saya rasa saya tak perlulah cakap pasal nuzul Quran yang mana kita meraihkan baru-baru ini pada hari Selasa yang lepas. Itu dia, dan kita seterusnya kita pergi pada program kita pagi ini. Itulah dia anjuran. Terima kasih sekali lagi pada Bank Islam Malaysia Berhad. Itu dia, dan kita ada penceramah kita yang berusaha kita, Lieutenant Colonel Haji Muhammad Jihadi Haji Ahmad. Selamat datang Ustaz. Terima kasih kerana bersama kita. Baju pun tak dengan baju tentera semua Ustaz. Bagus. Frontline kita Ustaz. Terima kasih Ustaz. Itu dia. Now, asalnya Ustaz dia asal Nun Jauh Utara dari Kedah dan berpendidikan ijazah pertama Universiti Al-Azhar Sarjana UTM. Berkhidmat selama 26 tahun dan telah berkeluarga dengan 4 cahaya mata Ustaz ya. Mudah-mudahan Ustaz semuanya Allah bagi rahmati keluarga Ustaz juga. InsyaAllah. Dan pengalaman saksi ini satu-satu yang kami kagumi bila saya baca biodata itu Ustaz memang seronok. Saya rasa minta maaf Ustaz bila saya cakap Ustaz tu sini pun Ustaz. Ini tapi Cik Zuraidi Al-Layas Ustaz. Memang Ustaz pangkat semuanya Ustaz. Pengalaman pada tahun mula dari 2004 petugas haji ya, petugas haji saya rasa satu yang amal yang baik. Dari 2004 hingga 2006, 3.3 Brigade Kuching dan dari 2008 hingga tahun 2009 petugas PBB di Lebanon. Itu yang satu yang baik Ustaz. Dan juga pada 2017 petugas khas VIP, petugas haji untuk VIP. Dan akhir kali 2019 petugas haji rombongan Angkatan Tentera Malaysia. Itu dia para hadis sekedar biodata yang kami kagumi Ustaz. InsyaAllah tanpa melengahkan masa lagi, sebelum itu Ustaz ada nak bagi apa-apa pandangan pada warga? Okey, kita teruskan. Alright, itu dia. Masa yang ditunggu tak dapat tiba, yang dinanti telah bersampai. Kata itu dia, dengan segala hormatnya majlis mempersilakan kepada yang berbahagia kita Ustaz kita dipersilakan. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dengar jelas Dengar jelas وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. Yang bermaksud bahwasanya inilah kitab Al-Quran yang menjadi petunjuk dan hidayah yang merupakan satu kekuatan dalam kehidupan dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang beramal soleh bahawa bagi mereka adalah pahala yang sangat besar. Sadaqallahul azim, maha benar kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang bahagia Cik Khairil selaku pengacara pada pagi ini dengan ditemani oleh Ustaz Zuraidi. Saya pun Ustaz dah ada dah tepi tu dah okey dah kot. Kira boleh ceramah sekali ni, boleh buat forum. Tapi Cik Zuraidi alias Ustaz. Saya pun alias tu makna alias ni sebab bukan apa, sebab baru ni kata ada saya harap ni makna boleh dinobatkan sebagai ustaz lah. Sebab saya dipahamkan dah boleh buat khutbah tu, kira ada ustaz dah tu lah. Alhamdulillah lah. Nanti kalau ada masalah-masalah, kalau saya tak boleh jawab, Ustaz Zuraidi insyaAllah boleh bersama kita. Yang saya muliakan, yang bahagia Tuan CEO dan juga barisan pengurusan atasan AKPK, seluruh pimpinan-pimpinan warga AKPK, tak lupa juga kepada rakan strategik dalam kerjasama dakwah ini iaitu Bank Islam. Dan seluruh hadirat muslimin muslimat, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. 20 Ramadan 20 Ramadan sudah kita hari ini. Semoga tahap kita terus okey. Terasa sangat bertuah pada pagi ini dapat bersama dengan warga AKPK. Nak pantun jugalah, tengok tadi pengurusi dengan pantun, bukan main punya susunan, kita pun nak pantun juga, tapi selera juga lah. Maklumlah tentera ni bukan pandai pantun sangat, tapi insyaAllah lah bolehlah sikit-sikit. Alhamdulillah, pertamanya kita rafak setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan limpah rahmah perkenan Allah Subhanahu wa taala jua, maka pada pagi ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita terus mendiami di alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, dapat kita meneruskan lagi gerak kerja kita dalam mengamalkan salah satu kefarduan yang telah pun dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya, iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sedang merangkak ke penghujung-penghujung Ramadan, di mana Ramadan ini dia satu bulan yang lengkap. Dia ada 30 hari, dan di akhir-akhir Ramadan tu dia agak banyak dia punya kebajikan-kebajikan dan peluang-peluang ataupun pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat senang kita sebutnya, Ramadan ini semakin ujung dia semakin berat, semakin ujung dia semakin hebat ganjaran. Ibarat kata orang-orang yang hanya betul-betul kuat, betul-betul menekuni, betul-betul istiqamah, dapat mengambil beberapa faedah-faedah yang disediakan di bulan Ramadan di belah penghujung ni. Sebab Nabi pun sebutkan di penghujung ni ada Lailatul Qadr. Taharrau Lailatul Qadri fi 10 al-awakhir min Ramadan. Hendaklah kamu mencari Lailatul Qadar yang mana terletaknya pada malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan ni. Jadi saya boleh buat perbandingan. Kalau kita nak ambil satu buah buah yang agak sukar kita nak ambil. Kita kata buah di pohon-pohon lah. Kampung saya panggil ujung Julai.
Hujung Julai ni anak-anak kata kenapa tak Jun, Julai. Dah Julai tu maksud Julai, pohon Julai tu. Buah yang di ujung Julai tu, kalau Tuan Khairil ataupun Ustaz Zuraidi ataupun Tuan CEO boleh bayangkan buah apa saya nak panggil? Kalau kampung saya panggil buah keriang dot. Buah keriang. Tapi buah keriang ni ada dua jenis. Satu dia panggil keriang bertajam kecil-kecil tu. Satu lagi keriang dot, dia panggil keriang dot. Keriang dot huruf tu dengan disebut dot. Buah keriang yang besar-besar saiz macam buah kurma. Tetapi warnanya tu warna purple. Kalau kita makan banyak, purple lidah. Makan lagi banyak, purple dengan mata-mata sekali purple lebih. Itu buah keriang tu. Buah ni, untuk maklumat tuan-tuan, setengah-setengah kampung panggil buah muyu pun dia jugalah. Dia ni banyak. Di dahan-dahan pun ada, di pokok pun ada. Tapi yang paling sedap sekali ialah di ujung Julai. Hanya mereka ataupun manusia-manusia yang berjiwa kental saja yang dapat mengambil buah di ujung Julai tu. Dia naik dengan selit plastik ataupun guni baja ke di pinggang dia. Dia akan pergi ke ujung Julai lah. Dahan tu bukannya kuat mana pun, tapi dia boleh sampai ambil buah tu. Buah ni memang tak semua orang dapat. Dan memang buah ni sangat sedap. Bahkan sangat lembut. Kalau dalam kampung bahasa dia panggil buah lom. Buah lom. Letak atas lidah aja, tak payah kunyah, tak payah apa. Dia hilang gitu je. Punya sedap, Masya Allah. Cerita buah sedap dalam bulan Ramadan ni. Saya nak sebutnya, nak dapat tu susah. Sebab tu orang tu dapat, dia kedekut. Dia tak akan bagi dekat orang sebab nak dapat susah. Jadi ibarat Ramadan begitulah. Makna di penghujung ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sediakan buah-buah yang sangat dahsyat. Buah-buah yang sangat hebat. Buah-buah yang kita kena tekun. Kita kena straight. Kita kena buat pecutan akhir. Sebab kita sekarang ni dah pun mula membuka tirai malam-malam 10 terakhir daripada Ramadan. Kalau boleh, kita dah mula qiyamul lail pada besok pagi 21, kemudian terus sampai ke kita nak menyambut Hari Raya Aidil Fitri insya-Allah, yang merupakan hari raya yang agak grand dan meriah lah, happening lah pada tahun ni. Sebab semua dah boleh balik kampung setelah kita 2 tahun kita meraya di kawasan sendirilah ataupun di kampung, di tandai rumah-rumah sendiri. Jadi insya-Allah pada tahun ni kita boleh balik kampung, dan dijangka pun memang lebuh raya, jalan raya pada tahun ni memang di luar biasa lah, itu jangkaan dan kemungkinan ianya berlaku. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan mata Allah Ta'ala sekalian, itu mukadimah lah, tajuk kata lah begini. Kita punya topik kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan Al-Quran. Ini adalah suatu kitab panduan yang kalau dalam surah ataupun ayat yang dipetik daripada surah Al-Isra ayat 9. Allah Ta'ala berfirman yang saya bacakan tadi bahawa Al-Quran ini adalah satu kitab hidayah dan kitab panduan. Agak sesuai dengan semua sudut kehidupan kita. Kalau tadi yang bahagia Tuan Pengurusi tadi mengulas berkenaan dengan peranan AKPK, dan saya rasa ni pun satu benda yang sangat baik, sangat bagus. Dari segi pengurusan hutang ni, memang hutang ni satu benda yang tak tahulah di dalam dunia sekarang ni memang dah menjadi satu kewajipan lah untuk nak hidup, kita nak kena hutang. Kalau tak hutang susah lah, kita nak beli rumah lah, nak beli kereta, nak menikah pun nak kena hutang. Kalau tidak nak buat macam mana? Kita mengaji balik Mesir, saya dulu balik Mesir, nak kahwin macam mana kalau tak hutang? Buatlah hutang kan. Jadi dapatlah seorang isteri. No? Kemudian nak bayar hutang tu pula satu-satu. Ada yang mampu Alhamdulillah. Ada yang tidak mampu. Ada agensi yang boleh tolong menguruskan. Alhamdulillah, satu pahala yang sangat besar. Tetapi hutang ni satu tuntutan. Sebab bila kita berhutang, kita dah ada satu tuntutan untuk melaksanakan hutang. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut tentang dain. Makna dain tu ialah hutang. Dari segi peraturannya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wala ya'ba katibun ila akhiril ayat. Panjang ayat tu berkaitan dengan hutang ni. Allah Ta'ala kata kalau hutang piutang ni, hendaklah kamu tulis rekod dia sebaik mungkin, bagi ada saksi, bagi ada, itu yang kita ambil penjamin lah, semua tu ambil daripada arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang hutang. Dan dari segi peraturan perjalanan hutang pun ada. Kan? Bila hutang orang, wajib bayar hutang. Dan kita yang bagi hutang pula, kita jangan terlalu zalim dalam menuntut hutang. Ada juga dalam Quran. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. No? Apabila dah yang berhutang dengan kita tu di dalam keadaan susah. Kita tengok dia susah je nak bayar hutang, macam mana ni susah ni. Fanaziratun ila maisarah, maka tunggulah sikit,
bagi dia tenang sikit, bagi dia ada rezeki lebih, mintalah hutang gitu. Makna peraturan-peraturan tu memang lengkaplah dalam Al-Quran itu. Mengulas tentang peranan AKPK. Alhamdulillah saya mula-mula duk pening juga bila Bank Islam telefon AKPK. Saya ingat apa benda ni. Rupanya dia adalah satu agensi yang menguruskan tentang pengurusan kredit dan juga kaunseling tentang kewangan. Ini adalah satu usaha yang sangat murni. Tahniah diucapkan. Dan sebenarnya tuan-tuan semua berada di dalam satu agensi yang kita menolong orang. Menolong orang ni memang satu benda yang kita kata satu benda yang kalau kita tak syarah pun memang menolong orang, Allah Ta'ala sangat sayang dan manusia pun suka kita tolong orang. Maksudnya kita tolong orang, pertolongan kita itu kalau boleh menyelesaikan masalah orang, orang tu hidup gembira, pahala berpanjangan. Daripada kita pun daripada dia buat kebaikan, sampailah pahala tu dekat kita, berterusanlah pahala tu insya-Allah. Jadi dengan pekerjaan kita pun dapat rezeki di dunia, kehidupan kita boleh teruskan, pahala di akhirat pun ada untuk kita berpegang sebagai suatu pendapatan ataupun sebagai satu bonus pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tahniah ucapkan pada tuan-tuan yang berada di dalam agensi kaunseling dan juga pusat kredit AKPK ni. Alhamdulillah. Jadi balik kepada persoalan kita berkenaan dengan Al-Quran. Sebenarnya tuan-tuan, Al-Quran ni saya nak syarah macam mana. Saya nak sebut tentang, kita pun nak sebut bahawa Al-Quran kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan pula menurut kepada dipanggil tadarrush. Tadarrush ni makna penurunan berperingkat, selain diturunkan daf'atan wahidah, diturunkan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah, daripada langit Baitul Izzah nak turun ke langit dunia, dipanggil langit dunia lah, menurut kepada situasi yang dihadapi oleh baginda Nabi SAW. Sebab itu dia kata turun secara tadarrujan, turun secara berperingkat. Menurut apa situasi yang dihadapi oleh Nabi. Nabi hidup di Mekah, di Madinah kan, Nabi hidup dalam keadaan berdakwah. Sudah tentulah Nabi berhadapan dengan kemelut, tribulasi, mihnah, perjuangan yang sangat hebat. Nabi berhadapan dengan masyarakat Quraisy, Nabi berhadapan dengan, tak cukup dengan yang duduk yang Nabi berhadapan secara luaran, Nabi juga berhadapan dengan masalah-masalah dalaman. Itu pun tak dapat dinafikan. Jadi banyak benda yang dipersoalkan, yang diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita boleh mengambil ianya sebagai satu kekuatan juga dalam hidup kita. Saya bagi contoh lah. Contoh dua situasi saja. Situasi pertama, Nabi berhadapan dengan isteri-isteri baginda. Ini juga bukanlah kita nak kata musuh tu, tidak, tapi benda yang kena diurus takbir dengan sebaik mungkin. Kita nak berjaya di dalam pekerjaan kita, di dalam perkhidmatan kita, kita kena berjaya juga di dalam pentadbiran rumah tangga kita. No? Kita tak dapat nafikan, kadang-kadang ribut yang di luar tu tak sekuat ribut yang di dalam. Gelombang yang ada di dalam tu kadang-kadang lebih kuat. Orang datang pejabat, muka tak manis, tak senyum, marah-marah. Kenapa? Boleh jadi ribut dalam tu, gelombang yang di rumah tadi tak selesai. Tak reda ribut dia, gedebung-gedebang, boleh jadi. Jadi masalah itu pun Nabi SAW hadapi, sebab Nabi seorang manusia yang biasa, yang Nabi berkahwin, Nabi ada kehidupan, dan semua perlakuan-perlakuan Nabi kita dapat contohi. Kalaulah Nabi itu daripada kalangan malaikat, kita tak boleh nak contohi dah malaikat. Kahwin pun tidak. Tapi tak, Nabi manusia biasa. Basyarun mithluna. Dia adalah manusia seperti kita. Mempunyai keperluan dan kekuatan seperti kita. Maka apa yang Nabi hadapi itu, Nabi tunjukkan. Contoh, satu hari, apabila kita tahu dalam sejarah peperangan, Nabi balik perang, Nabi akan dapat harta rampasan. Kan? Harta rampasan Nabi ini sebahagian besar, Nabi dermakan, Nabi sedekah kepada fakir miskin. Tapi ada juga yang Nabi bawa balik lah. Jadi isteri-isteri Nabi ni, no? Isteri-isteri Nabi ni dia duduk sama-sama, isteri-isteri tu dia sembang-sembang. Sembang kata, ni Bang Mat ni dia dapat harta banyak tapi kita ni tak dapat ke? Gitulah lebih kurang. Contohnya kalau kata balik sekali perang tu, baliklah rantai ke, no? Gelang ke, gitulah lebih kurang. Saya tak berapa nak ingat isteri mana, tapi dua orang. Yang saya tahu ada seorang nama Hafsah. Seorang lagi dengan saya tak ingat nama dia, berbincang. Lalu bila Nabi SAW balik rumah, dan mereka terus kemukakanlah rungutan mereka terhadap Nabi SAW ni. Dia kata patut-patut Muhammad balik tu tukarlah kat kami, bagilah gelang meh ke, nak pergi makan kenduri taklah malu sangat, contohlah. Tapi tu satu pentadbiran.
Maka Allah Ta'ala turun ayat pada Nabi SAW. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katalah kepada isteri-isteri kamu, kalau kamu nak dunia dan perhiasannya, fata'alaina umatti'kunna. Mari di sini. Aku hiaskan, nak di mana telinga, hidung, subang, apa masuk, aku nak bagi. Tapi wa usarrihkunna sarahan jamila, kemudian aku nak tinggallah, aku lepaskan kamu dengan satu peninggalan yang baik. Makna Nabi kata tak sesuai lah duduk dengan Nabi gitu. Duduk dengan Nabi tak boleh nak minta-minta gitu. Gitu dia punya pendidikan. Allah Ta'ala ajar Nabi SAW. Dan sekaligus Nabi ajar kepada kita sebagai umat-umat dia. Makna isteri-isteri, kalau kata nak minta, tengoklah keadaan. Kalau kata Nabi SAW, seorang Nabi yang berjuang, yang menggunakan keringat, titik peluh, juga kewangan. Untuk berdakwah ni tak dapat lari daripada sumber kewangan. Kalau tak ada duit nak dakwah, macam mana susah. Kena ada sumber-sumber itu semua. Jadi para isteri melihat, kalau nak lebih daripada tu, okeylah. Maka Nabi kata, okey, let go. Aku cari hak lain lah. Yang lebih memahami perjuangan Nabi SAW. Itu satu contoh. Banyak lagi lah contoh-contoh. Contoh dalam perjuangan Nabi berhadapan dengan musyrikin Mekah sebagai contoh. Saya nak sebut ni sebab nak kaitkan dengan turunnya ayat Allah Ta'ala secara berperingkat. Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat itu secara berperingkat. Satu hari datangnya geng-geng Abu ni, Abu Lahab, Abu Jahal dan Abus geng ni lah, datang jumpa dengan Abu Talib yang merupakan pendinding utama ataupun penahan utama sebelum berjumpa dengan Nabi Muhammad. Mereka ini setelah melihat dakwah Nabi semakin banyak ni, semakin hebat, dakwah Nabi semakin diterima oleh masyarakat, mereka pun jadi susah hati. Lalu jumpa dengan Abu Talib, tanya kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, boleh tak kita adakan plan perdamaian? Kita buat suatu plan perdamaian. Apa plan dia? Abu Talib, Abu Jahal kata, plannya adalah kita kongsi dari sudut ibadah. Kita kongsi dari sudut akidah. Kita kongsi. Boleh tak pada minggu ni, kami semua, masyarakat Quraisy, beriman dengan Tuhan Muhammad. Minggu depan pula, pengikut Muhammad, beriman dengan Tuhan kami. Begitulah sebaliknya, kan? Supaya kita hidup dalam keadaan aman sentosa lah. Harmoni lah. Kita tak bergaduh lagi dah. Allah Ta'ala pun turunkan firman-Nya. Dalam surah yang sangat ringkas, yang kita semua boleh hafal. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana a'bidu ma abadtum, wala antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Tuan-tuan tengok surah tu ulang benda yang sama. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir, apa yang kamu sembah tidak aku sembah. Mereka sembah apa kami tak sembah tu. Itulah dia ulang tu je. Lakum apa ni last sekali, lakum dinukum. Tuan-tuan kena ingat apa ayat surah ni, jangan lupa ayat lakum tu. Jangan lupa yang tu. Tengah dia duk dipening, duk ulang wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidu ma abatum, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidu ma pening. Bila nak jumpa ni? Makmum belakang dah. Sudahlah. Ada satu kes berlaku ni, berita betul ni, berita kisah benar berlaku tu. Ni bukan orang kecil-kecil lah, orang besar jugalah jadi imam ni kan. Baca qul ya ayyuhal kafirun tu je. Tapi duk tengah-tengah baca qul ya ayyuhal kafirun, anak mata dia tu, imam tu lah, dia terjeling nampak ada tok guru dia jadi makmum. Dia nampak dia jeling, alamak, ada tok guru lah pula. Terus dia jadi lupa nak dapat lakum. Lupa. Duk wala antum abidu wala ana. Sudah. Lalai makmum belakang tegur lakum, barulah lakum dinukum. Sejak hari itu orang panggil dia imam lakum. Sebab dia lupa. Ni saya nak sebut contoh macam mana Allah Ta'ala turunkan ayat penurunan berdasarkan kepada peristiwa. Dia panggil tadarus. Baik. Saya ringkaskan tentang penurunan. Saya nak masuk kepada kaedah penghayatan sebab tertarik dengan soalan yang telah dikemukakan ataupun yang disebut oleh Cik Khairi tadi berkenaan dengan kita baca Al-Quran tapi kita tak faham ni macam mana kan kita baca Al-Quran. Baik, saya nak sentuh gini je. Kita nampak Al-Quran, sebenarnya Al-Quran tu tuan-tuan, dia ada tuntutan dekat kita. Dia ada tuntutan. Al-Quran ada tuntutan dekat kita. Jadi kita kena menyempurnakan tuntutan-tuntutan dia kepada kita. Kalau tidak, kita ada masalah. Itu satu kes. Satu kes. Yang buat masalah pahala kita bincang. Tuntutan Al-Quran kepada kita ada 4.
Pertama ialah mempelajari Al-Quran. Itu tuntutan. Kenapa kita kena belajar Al-Quran? Sebab kita ni bukan bangsa Arab. Kalau ada pun Arab jadi-jadian je. Macam saya pergi Mesir, Arab jadi-jadian lah. Cuma Arab cakap lolong, tapi jadi-jadian je. Dia kena makan tak makanan Arab juga. Kena makan cari nasi juga. Kalau tuan-tuan pernah belajar, pernah pergi ke negara-negara lain daripada negara kita ni kan, makanan rujinya betul-betul berlainan. Kalau di Arab tu, makanan rujinya bukan nasi. Makanan rujinya roti. Aish tu yang bulat tu, kita di sini tengok peta kebab tu, yang tu lah tu. Kan, makan cicah dengan apa tu, dengan apa? Dia panggil dengan full tu, kacang tu. Lepas tu kena teh kosong. Dia panggil syai tiil, teh berat. Teh berat pula, teh pekat. Teh pekat ni dia masak dalam periuk tu, bubuh teh dalam tu, masak mendidih teh tu, tu minum. Bukan dekat kita masuk uncang teh je, tak jadi. Dia masak teh tu, itu sedap tu kan. Tapi secara benarnya bercakap lah, seriously speaking, secara benarnya bercakap ni makna makanan Arab ni tak sedap mana pun. Kalau duduk di sana, Arab ni sebenarnya dia tak kira sangat kesedapan dia tu. Dia kira kenyang je. Dia kira kenyang. Jadi kita ni tak tahulah boleh jadi lidah kita dah tak sama macam tu kan. Lidah kita tak boleh. Duduk di sana cari juga nasi. Kadang-kadang balik, kadang-kadang post nasi pun tak pada. Adalah beras di sana tapi beras dia jenis macam pulut, tak sedap. Tapi itulah. Kita nak makan laksa, sana mana ada laksa. Nak makan bihun, jenuh kita. Itu rezeki kita, itu kita punya makanan ruji kita. Kita makanlah. Macam mana kan dia punya gitu. Sebab kita bukan lidah Arab. Jadi kita kena belajar lahan. Lahan ni makna lahjah Arab tu kita kena belajar. Al-Quran, kitab yang sangat sempurna. Nak belajar tu tuan, selain daripada kita belajar hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, yang wajib kita belajar tu hukum nun mati, mim mati, segala mat badal, mat lin, mat apa semua tu, pasal kita belajar tu semua, kita kena belajar tentang kaedah baca Al-Quran. Kan? Kita memang, kalau dari segi belajar Al-Quran ni kan, susah. Apatah lagi kalau sampai umur dah tua, baru nak belajar. Minta maaf lah ya. Saya dulu masa duduk di Benan, kita buat kelas pengajian Al-Quran untuk warga tentera ni. Memang kita tak dapat nafi lah. Ini masalah-masalah, kita panggil masalah yang bersifat holistik, masalah bersifat umum. Semua di mana pun ada orang yang tak, dia terlepas masa muda dah untuk nak belajar Al-Quran. Masa muda duduk boleh lari. Ustaz nak mengajar Al-Quran, dia lari pergi tangkap ayam lah apa semua. Jadi ustaz nak buat macam mana? Balik rumah mak ayah pula buat tak tahu, dah mak ayah pun tak apa nak baca juga. Itulah. Jadi bila sampai besar barulah nak belajar. Jadi masalah lah. Kita punya sebutannya kan, ada seorang tu waladhdallin tu tak boleh sebut. Waladjo kan tahu dia kata bukan jo, do. Dalam ni dalam do, bongo kan. Do tak boleh waladjo. Itulah. Jadi kalau sampai ada peringkat tu, dimaafkanlah nak buat macam mana. Kalau kita nak korek dia punya lidah tu pula, nak kikih jadi macam burung kakak tua tu pula kan. Kalau itu dah dimaafkan, tak apalah maknanya. Tapi tuntutan belajar kena. Mesti belajar. Mesti belajar. Dan kaedah bacaan. Sebab kita ni baca ikut imam mana? Imam Hafs an Asim. Imam kita ni baca menurut kaedah-kaedah dia. Kita tak boleh nak ambil kaedah bacaan. Tak boleh. Ada kaedah kita sendiri. Ada kaedah ibdal, ada kaedah nun sakinah, ada kaedah. Jadi kena belajar. Jadi tuntutan belajar itu menjadi tuntutan yang pertama. Belajar ni ada sepadan ke? No. Tidak ada sepadan. No border, no hudud. Tidak ada sempadan. Belajar selagi mana hayat di kanjung badan. Kita duk kata betul dah baca Quran. Saya bukan lalfakh, bukan saya nak cerita kebanggaan diri itu, tidak. Tapi saya nak sebut saya ni belajar Al-Quran ni daripada arwah ayah saya tu, kira sampai Quran tu kira setahun kena tukar. Bukan keh koyak. Bukan terkoyak kerana rajin sangat baca, tak. Terkoyak kerana basah ayat mata. Kena belasah aja. Kena belasah. Kena rotan. Nangis lah kita. Saya ingat sampai sekarang ni satu ayat tu kan. Apa ni? Wa idh qala rabbuka lil mahi tu, berhenti mahi tu. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Tu hak cerita Nabi Allah Musa alaihi salam dengan kaumnya ketika mana mereka nak pergi nak cari lembu tu kan. Nabi Musa, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah Taala turuh kamu pergi sembelih lembu. Jadi nak pergi bertanyalah, tanya nak pergi lembu tu macam mana? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Mereka pun berkata,
tunjuklah kat kami. Lembu tu macam mana? Tu dia punya makna dia. Tapi berhenti dia tu, tuan-tuan buka dalam Quran tu, tulisan dia mahia. Tapi kita nak berhenti baca mahi. Saya mana tahu, kita baca berhenti mahia lah. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahia. Miap, kena rotan. Lepas tu baca lagi, qalu du'u lana rabbaka yubayyin mahia. Miap, dua rotan. Allah, apa benda tak kena ni. Eja satu. Betul lah ni. Mahia, miap, 3 rotan. Meleleh yang baca bahasa Quran. Baru dia bagi tahu mahi. Kalau macam tu jangan berhenti hia, berhenti hi. Begitulah juga kalau hu pun. Hua, jangan berhenti hua, berhenti hu. Allah lah hati kata, bagitaulah. Benar macam tu, janganlah rotan. Dah, orang tua-tua dulu macam tu. Dia bagi kita ingat lama. Dan itulah pendidikan. Quran basah. Kita pula pakai penunjuk. Penunjuk tu buat dengan lidi. Tembus yang Quran. Jadi setahun tukang Quran baru. Bukan kes baca sangat tak. Kes duduk mengaji. Nak sebutnya, ilmu Al-Quran ni, bacaan Al-Quran, memang saya pakar. Tetapi tuan-tuan, semasa saya terlibat dalam pertandingan hafazan Al-Quran peringkat negara angkatan tentera lil askariyin untuk angkatan tentera negara-negara Islam. Negara-negara Islam buat pertandingan hafazan Quran untuk tentera-tentera lah, buat di Arab Saudi, kan? Jadi pertandingan tu berlaku pada siang, malam hari tak ada apa kosong, kita mengajilah. Saya pun mengaji, pergi jumpa dengan Tok Guru Syekh Sudais, seorang ni Imam Madinah pada masa tu. Syekh Sudaisi baca dekat dia. Baca Fatihah dia sangkut dah. Saya duk kata kot saya ni pandai dah, cekap lah kita ni. Apa masalah mengaji sampai Quran bertukar-tukar. Wajib kena belasah dengan ayah dia, takkan tak pandai lagi. Sangkut. Waladhdallin sangkut. Iyyaka na'budu sangkut. Iyyaka na'budu sangkut. Dia khalat ya bani. Salah. Salah apa pula? Duk baca lama dah betul. Iyyaka na'budu. Dia kata la tata'azzab nafsak. Kamu jangan duk paksa diri. Baca relax-relax je. Relax dah ni. Iyyaka nak dia dengar tu tak relax. Kita ni memang orang tua-tua dulu dia ajar makhraj tu bagi timbul. Na'budu. Kalau mula nak korek tengkok kita tu kan. Na'budu. Kita pun macam gitu. Rupanya Arab kata jangan. Dia tak apa. Iyyaka na'budu, relax. Gitu. Pula dah. Waladhdallin lagi sangkut. Baru Fatihah tuan-tuan. Itulah saya kata tu pendidikan tanpa sempadan ni. Kita kena belajar. Belajar. Al-tepatan lagi belajar tentang Al-Quran. Itu tuntutan yang pertama ya. Tuntutan yang kedua ialah membaca. Setelah kita belajar, kita masuk tempat membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Al-Quran sangat-sangat digalakkan untuk membaca dalam bulan Ramadan. Nah, bulan lain boleh baca lah. Janganlah Ramadan saja. Bulan lain jadi suci dalam debu. Suci dalam debu ni duk simpan ya kan. Suci tu tapi berdebu dah tak buka. Jangan. Buka lah. Tapi Al-Quran, syahrul Quran. Maka kita kena baca Al-Quran. Lagilah pahalanya banyak. Berbalik kepada soalan yang berkaitan mengusir tadi. Baca Quran ni pahala dia kira mana? Kira. Allah Ta'ala tak kira kita faham tak faham. Nah, sebab Al-Quran itu dia adalah Al-Muta'abbad. Huwa kalamullah Al-Munazzal ala Nabihil Karim Al-Muta'abbad bitilawatih. Al-Quran adalah sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Khitabullah. Dia adalah suatu perkataan Allah Ta'ala yang turun kepada Nabi SAW. Al-Muta'abbad bitilawatih, yang menjadi pahala, menjadi ibadat membacanya. Sebut membacanya aja, fahamlah kita. Baca, tak faham ke, faham ke, makna dia punya pahala dia adalah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kalau baca dengan faham, lain cerita. Jadi kita masuk faham. Ni kita masuk tentang baca. Tapi tuan-tuan, baca Al-Quran untuk nak buat pahala pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk nak bina kita punya simpanan. Untuk nak pastikan besok di akhirat kita tak payah nak cari AKPK untuk nak tolong jelaskan kita punya masalah-masalah banyak tentang tabungan kita ni. Kita dah menabung dengan bacaan Al-Quran. Sebab itu kalau kita masa pun dah singkat. Sebab itu kalau kata kita belajar tentang ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Dalam Quran ada ayat-ayat yang diangkat hukum tetapi dikekalkan bacaan. Allah Ta'ala hukum tu dah angkat dah. Tapi bacaan kekal lagi. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sayang kat kita. Kita baca dapat pahala. Dalam bulan Ramadan pula, kelebihan. Baca 10 markah. Ini cerita ke pahala ni, cerita ke benda tak nampak. Benda tak nampak ni jadi masalah ni kan. Benda tak nampak cerita apa Ustaz? Benda tak nampak. Benda tak nampak jadi masalah ni. Jadi maknanya keimanan kena ada di situ lah untuk meyakini dia tu. Nabi kata, tidaklah aku kata alif lam mim itu satu, tetapi alif itu satu, mim itu lam itu satu, mim itu satu. Kalau bulan Ramadan darab 10. Alif lam mim 10 darab 3, 30.
zalika 30. Al-kitab berapa puluh pula? Ambil kalkulator kira ni Ria. Ni habis muka tu berapa ratus dia kita dapat kan. Tapi tuan-tuan jangan duk ambil kira gitu pula. Dia ambil kalkulator duk kira tentang duduk bahagian kredit ni pandai kira ni. Hari ni cukup dah aku baca semuka dah dapat kira-kira 3,000 dah. Mana nak kira macam tu takut zero dah pula. Kosong apa pun tak ada sebab berkira-kira. Itu hak Allah Taala nak bagi nah. Jadi bab pembacaan ni bab pembacaan ini lain macam ni. Bab pembacaan bab pembacaan apa nama ni kita settle. Makna dalam bulan Ramadan kita boleh baca dalam bulan Ramadan, kita buat pahala dengan pembacaan. Saya masuk dalam perkara yang ketiga ya. Itu gambar di skrin tu gambar apa tu? Yang ketiga Al-Quran, setelah kita belajar, kita membaca dan kita masuk yang ketiga. Inilah yang paling penting yang berkait dengan soalan pengerusi tadi, iaitu tentang memahami Al-Quran. Ini dia. Nah, apa beza membaca dan memahami? Pada saya, dari segi pahala diberikan Allah Ta'ala tu sama. Tetapi baca dengan faham manfaat untuk kita. Untuk kita nak melestarikan Al-Quran dalam kehidupan, kita kena faham. Sebab itu tuntutan Al-Quran yang ketiga ialah memahami Al-Quran. Jadi kita ni kalau takat duk baca gitu aja, hidup kita gitu lah. Baca sebab kita tak faham. Kita baca. Jadi kita tidak ada satu proses untuk kita nak tingkatkan ilmu pengetahuan berteraskan kepada kita Al-Quran. Maka untuk nak meningkatkan ilmu pengetahuan, kita kena faham. Kalau kita tak faham, maka kita tak ada apa-apa. Itulah yang tuan-tuan. Kita bukan tak baca Quran, baca kan? Baca, tak wanti Al-Quran. Tapi hidup kita tidak ada perubahan pun. Dari segi keimanan, ketakwaan, kepatuhan, rasa kebesaran Allah Ta'ala, keagungan Allah, tidak ada penambahan. Maka boleh jadi masalahnya ialah kerana kita tidak memahami Al-Quran. Saya bagi contoh mudah lah. Contoh saya sebut, tuan-tuan. Contoh surah yang paling dekat dengan kita, surah apa? Kita kata surah Fatihah lah, paling dekat dengan kita, surah Fatihah. No? Paling dekat dengan kita. Kita baca 17 hari sekali, 17 kali sehari semalam, wajib. Itu. Campur dengan tarawih lagi, banyak lah. Setiap rakaat wajib baca Fatihah. Tak baca Fatihah, tak solat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tak dikira semayang orang yang tak membaca Fatihah. Maka kena baca Fatihah. Tuan-tuan faham tak Fatihah tu? Tuan-tuan faham tak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faham tak faham? Faham. Kita baca makna. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Itu makna. Allah Ta'ala suruh kita tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran, tadabbur. Tadabbur ni makna baca makna, tengok apa yang ada di sebalik yang tersirat. Di sebalik yang tersurat. Tersirat di sebalik yang tersurat. Apa yang cuba Allah Ta'ala nak sampaikan? Nah, kalau kita kata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa maksud? Apa maksud segala puji itu? Kan? Segala puji itu makna seluruh nikmat yang Allah Ta'ala bagi kita, kita kena syukuri. Sama ada nikmat itu yang kita minta ataupun kita tak minta. Sebab itu Nabi ajar kita. Kan inilah yang dikatakan lestarikan Al-Quran dalam kehidupan kita ni. Nabi ajar dekat kita setiap suatu benda yang kita lakukan, selepas kita lakukan, kita berdoa. Alhamdulillah. Itu ayat doa dia. Lepas daripada setiap perbuatan. Kan? Bangun tidur. Baca apa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah sebut. Lepas makan baca apa? Tak pernah baca pun. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Alhamdulillah juga. Kan? Lepas keluar tandas apa dia? Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adha wa 'afani. Alhamdulillah juga. Pendek kata, hak Nabi ajar tu, semua selepas daripada sesuatu amalan, tindakan, pekerjaan kita buat, letak perkataan Alhamdulillah. Kenapa? Sebab kita Allah Ta'ala nak bagi tahu, aku bagi nikmat dekat kamu ni. Sama ada kamu minta atau kamu tak minta. Kan? Kalaulah Allah Ta'ala berkira dengan kita, tuan-tuan, Allah Ta'ala nak bagi nikmat hak kita minta aja. Allah Ta'ala nak bagi hak kita minta aja. Saya kata nak tidur tu berapa ramai kita minta? Ya Allah, aku nak tidur ni, ya Allah. Hidupkanlah aku esok. Berapa ramai? Terlupa nak minta. Lena gitu aja. Kadang-kadang sampai layan Liverpool lawan dengan Manchester. Kan? Lena gitu. Bangun pagi esok. Bangun pula.
Patut kalau kata Allah Ta'ala nak kira lah. Sebab tak minta, esok aku serap mati kan. Korang lah atas dunia ni. Hari ni saja fikir tinggal berapa orang pun tak tahu lah. Sebab malam tadi lupa minta. Atau mat mana mat? Mat dia tak minta malam tadi hidup. Mati je lah. Tapi Allah Ta'ala tak berkira. Allah Ta'ala bagi dengan sifat Rahman dan Rahim. Sebab itulah kita doa Alhamdulillah. Kita banyak syukur. Itu satu contoh ya. Kemudian dalam surah Fatihah juga ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suatu kalimah yang sangat besar tu. Tuan-tuan balik kaji tengoklah. Sebab benda ni dia kena kajian. Dia kena explore. Dia tak boleh kita baca gitu je. Kaji tengok. Kan? Kalau Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka. Lain sikit ayat ni. Iyyaka na'budu. Lain sikit. Ka tu lain sikit. Dia ada dhamir mukhatab. Kepada engkau. Sebelum-sebelum tu tak ada ayat engkau pun. Kenapa ni ada ayat engkau? Menunjukkan kekuatan ayat di situ tu. Betapa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada masa kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab itu dalam sikit ilmu tentang kita nak mohon hajat lah. Kalau tuan-tuan berhajat apa-apa kan tuan-tuan sembahyang hajat, kemudian ulang sikit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niat dalam hati, jangan minta di mulut, niat dalam hati minta. Sebab ayat tu ayat yang sangat kuat, dia punya kekuatan makna dia dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai satu contoh. Banyak lagi contoh-contoh lain berkenaan dengan tadabbur yang kita kena faham. Al-Quran ni sebuah kitab yang kita kena faham. Kita hebat macam mana pun tuan-tuan ya, kita belajar macam mana tinggi sekalipun, tapi kalau kita gagal faham Al-Quran, kita gagal sebenarnya. Dan sebenarnya apa yang ada dalam Quran, itulah yang kita patut implementasikan. Maka masuklah kita kepada, saya ringkaskan, tu banyak lagi panjang tu. Saya ringkaskan kepada yang keempat, tuntutan yang terakhir, iaitu mengamalkan Al-Quran. Alhamdulillah, dalam kehidupan kita ni, Allah Ta'ala tentukan. Ini yang boleh buat, ini tak boleh buat. Ini yang kamu pasti lakukan, ini kamu tak lakukan. Dan semua benda-benda tu kita implementasikan dalam kehidupan. Makna dari sudut secara umumnya, yang kita buat ini berteraskan kepada Al-Quran. Tapi kalau kita buat tidak berteraskan kepada Al-Quran, kita hanya mendapat, kita panggil penyelesaian sementara sahaja. Sementara sahaja. Seorang yang berpangkat tinggi, tiba-tiba dia tidak jujur, tidak integriti. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, mesti integriti. Seorang yang berjual beli dengan riba, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, jangan jual beli dengan riba. Apa lagi? Tuan-tuan nak tanya masalah apa lagi dalam Al-Quran? Semua ada penyelesaian. Semua ada. Cuma sejauh mana kita memahami dan dihuraikan oleh para ulama dengan penafsiran-penafsiran, kita boleh fahamlah itulah yang dikehendaki oleh Al-Quran. Itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh bincang masalah seluas-luasnya. Kita bincang tentang pembangunan, tentang kemodenan. Kita bincang tentang ekonomi. Kita bincanglah tentang negara, tentang dunia sekalipun. Tidak dapat lari daripada kenyataan yang ada di dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh tengok macam mana boleh berlaku tanah runtuh. Macam mana boleh berlaku banjir besar. Macam mana boleh, bila kajian dibuat, kerana peparitan, kerana bukit telah digondolkan. Tuan-tuan lihat, tak ada dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah timbullah akan kerosakan atas muka bumi hanya kerana kerakusan tangan-tangan manusia. Tuan-tuan, itulah kitab Al-Quran. Segala panduan ada dalam tu. Tinggal kita nak faham aja. Oleh kerana tu, roh kita nak kena ambil. Semangat kita kena ambil. Dengan kebetulan kita berada di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Bulan Ramadan yang disebut sebagai Syahrul Quran ni, bulan yang sangat mulia. Jadi kita banyaklah mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kita tanya diri kita, macam mana para ulama dulu tanya diri masing-masing. Bila Rasulullah SAW bersabda, Man shama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan, penuh keimanan, penuh muhasabah diri. Muhasabah ni makna accountability, makna audit, kira. Nak kira tengok. Kita ni hari ni dah macam mana? Okey kita okey. Ramadan kita okey, kita okey. Kalau dia katakan Al-Quran, baca tak Al-Quran? Tuan-tuan jangan malu. Tuan-tuan jangan malu. Kalau kita tak erti baca Al-Quran, kita ambil tindakan malu. Kita tak akan baca. Al-Quran bukan macam bahasa-bahasa lain. Kita nak kena belajar. Talaqi, musyafahah. Belajar depan guru. Macam mana baca betul. Itu kita punya roh kita. Dan kalau kita boleh baca Quran, kita pun melaksanakan ibadat dengan sempurna. Kesempurnaan itu yang kita nak. Kesempurnaan itu. Sebab itu kata oleh Syekh Said Hawa, dia kata puasa kena cari kesempurnaan. Kesempurnaan puasa ialah kita berjaya ikat puasa itu dengan keimanan dan muhasabah.
Iman ialah kita faham erti puasa, muhasabah ialah kita hitung. Sebab itu Allah Ta'ala bagi puasa 30 hari. Bila 30 hari ini tuan-tuan, makna kita boleh hitung lah. Kalau sehari kita nak hitung pun payah kan. Puasa sehari je. Dah buka puasa. Aku buka puasa makan banyak dah. Dah esok tak puasa dah. Tak boleh nak buat apa dah. Ada 30 hari. Hari ini gagal, besok ada. Besok gagal, lusa ada. Lusa gagal, tulat ada. Makna kita boleh tingkat satu demi satu demi satu demi. Itulah namanya keberkatan Ka'bah ke alif tanun. Yang kata berkat tu ialah ada peningkatan. Ziyadatul khair. Penambahan kepada kebaikan. Itu yang dikatakan berkat. Maka kita pastikan Ramadan yang kita lalui ini Ramadan yang berkat. Ada peningkatan sama ada dari segi penguasaan ibadah, dari segi pengamalan, dari segi tingkah laku, dari segi sifat perbuatan sekalipun. Bahkan apa yang dipamerkan oleh tubuh badan kita juga adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Banyak bercakap benda baik tuan-tuan sebab dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala tak suka orang cakap benda tak elok. Banyak gembirakan orang, banyak senyuman, banyak buat benda-benda pahala, banyak derma. Kalau boleh belanjalah orang buka puasa macam mana jalan sekalipun sebab orang yang bagi makan orang buka puasa pahala sangat besar. Bukan setakat pahala tu saja, pahala dia buka puasa, orang tu dapat pahala pun dapat kat dia juga. Pahala macam mana orang tu dapat pahala macam tu juga dapat kat dia. Pahala bertambah-tambah dan bertindih-tindihlah pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi itulah 4 tuntutan ya, 4 tuntutan Al-Quran. Jadi kita muhasabah dirilah dengan Al-Quran ini. Kita rebutlah peluang dengan Al-Quran. Baca Al-Quran tak apa, tuan mesti baca. Tak faham lagi tak apa, saya baca, jangan tak baca. Lepas dah kita baca, cari masa sesuai, kita cuba faham pula apa isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Dah kita faham isi kandungan, kita nak cari masalah, nak tengok dia punya apa yang tersirat. Itu yang dipanggil sebagai pelajaran tafsir. Tafsir ni makna kena mendalami lagi lah tuntutan-tuntutannya tu ataupun apa yang dikatakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tu, kita dapatlah lagi menguasai akan ilmu Al-Quran ataupun apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi, saya rasa sekadar tu dulu. Tuan Pengurusi dan juga yang bagi Ustaz Zuraidi. Jadi, Tuan Pengurusi tanya Ustaz Zuraidi tak apa, dia boleh jawab tu. Dia pun pandai tentang ni. Jadi, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan, ya. Okey Ustaz, saya rasa itu satu penjelasan yang sungguh baik. Terima kasih Ustaz. Itulah dia kata Ustaz tadi sedikit sebanyak tu satu pembuka tirai. Hari ini dah jadi satu malam ini khususnya malam 21 Ustaz ya. Pembuka tirai ke malam Lailatul Qadar. Insya-Allah. Adakah kita salah seorang yang orang kata yang dalam kumpulan golongan yang dapat menikmati menghayati insya-Allah. Insya-Allah. Ambil kesempatan semua macam satu kita ambil sebagai tadi pasal dari sudut Al-Quran tu masih ada lagi 10 hari lagi KPI kita untuk habiskan. Kalau boleh khatam, dengar masa zaman Rasulullah ada yang khatam mazhab tu kata 1/3 Quran dalam satu hari. Dan juga pada hari itu yang baru ni saya dengar ceramah tu ada yang dia cakap pasal Quran ni khatam dalam 3 hari berapa 3-4 apa ni Quran. Apatah lagi kita ambil kesempatan, inilah bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Okey Ustaz, saya rasa itu yang sangat baik. Tapi Ustaz, sebelum itu mungkin kita bagi ruang untuk satu soalan Ustaz ya. Kalau ada sesiapa yang ingin bertanya, boleh tanya ataupun go to the chat box ataupun kita akan adakan soalan. Maybe Cik Zuraidi ada soalan ke? Kalau kita nak tanya satu soalan, kita bagi ruang sebab masa mencemburi kita pada pagi ini. Sebab kejap lagi kita akan adakan solat Jumaat. Okey, ada soalan apa Ustaz? Ada, okey. Ustaz. Alright, ini dia soalan dari Cik Faizal. Okey, Ustaz boleh bacakan Ustaz? Oh, dia angkat tangan. Okey, boleh. Kita bagi ruang pada laluan pada Cik Faizal. Cik Faizal, silakan Cik Faizal. Jadi Saya salam. Satu ceramah ataupun tafsirah yang sangat bagus dan berkesan lah. Cuma saya nak tanya satu soalan kan, pasal berkenaan bila turunnya Al-Quran kan. Jadi dekat dalam surah Al-Qadar ada mengatakan Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Tapi kita dekat Malaysia ni tiap-tiap tahun kita sambut nuzul Quran cuti 17 Ramadan.
yang mana biasa kita faham, yang kita dapat tahu daripada hadis Nabi mengatakan malam Lailatul Qadar tu berlaku pada 10 malam terakhir kan. Betul. Jadi macam mana tu Ustaz? Apa tu ada percandahan ke ataupun khilaf ke dari segi bila turunnya Quran tu lah Ustaz? Baik. Itu saja Ustaz, terima kasih. Terima kasih banyak. Satu soalan yang sangat baik. Ni benar. Itu kalau kita kata tadi, makna kalau kita mendalami makna, kita dapatlah di situ. Kita nampak di situ macam ada benda yang kita tak berapa nak jelas. Alhamdulillah soalannya cukup baik. Ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Adakah dia bertembung dengan ayat yang dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, dan para ulama mendefinisikan ini turun pada 17 Ramadan, sedangkan Lailatul Qadar berlaku pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi jawapannya saya pinjam daripada kalam para ulama jugalah tentang jawapannya. Al-Quran ini turun dalam dua bentuk. Saya sebut tadi kan Al-Quran bentuk dalam dua bentuk lah. Pertama, daf'atan wahidah. Turun sekaligus daripada kalamullah, Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Baitul Izzah, satu tempat transit. Jadi yang dikatakan turun sekaligus itulah penurunan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dalam surah lain sebut fi Lailatin Barakah, pada malam yang penuh keberkatan. Turun itu sekaligus ke Baitul Izzah adalah berlaku pada malam Lailatul Qadar. Dia ada penurunan yang pertama. Jadi dia ada dua konsep, dua cara penurunan lah. Penurunan pertama secara sekaligus, iaitulah disebut sebagai turun pada malam Lailatul Qadar menggunakan perkataan anzalnahu. Anzalna tu makna turun sekaligus. Kemudian inna nahnu nazzalna, hak kedua pula, yang kata penurunan kali kedua tu daripada Baitul Izzah ke Rafa'as sama, ke Baitus sama, ataupun ke langit ni, kepada Nabi SAW ni, yang saya sebut tadi secara tadarruj tu, secara bertingkat itu berlaku pada 17 Ramadan. Itu yang kata pada ulama disebut sebagai perkataan nazzalna. Jadi ada beza tu anzalna dengan nazzalna. Nah, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan padanya itu Al-Quran dan jagalah ia. Jadi anzalna tu turun sekaligus, berlaku pada malam Lailatul Qadar, dan turun keduanya adalah secara tadarruj, secara berperingkat-peringkat daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW. Turunan pertama ialah pada bulan Ramadan yang disebut sebagai 17 Ramadan, yang katakan hari nuzul Quran itulah. Jadi kita ambil kira di sini adalah hari penurunan daripada langit kepada Nabi SAW yang dikatakan sebagai nuzulul Quran. Di situ dia punya tu. Jadi harap-harap kita dapat penjelasan lah tentang benda tu. Terima kasih kepada yang bertanya. Ada. Okey, saya rasa Ustaz dia setakat ni sebab masa Ustaz dia. Okey, Ustaz, dengan itu kalau ada Ustaz nak cakap apa-apa lagi sebelum kita teruskan agenda kita Ustaz. Baik. Saya tak nak cakap apa dah, cuma Ustaz terima kasih banyak lah kepada warga IKPK ni dapat bersama kita pada pagi ni. Saya pun kalau saya dapat bersemuka ni rasa lebih seronok rasa dengan keriuhan tuan pengurusi pula dengan keriuhannya ni. Saya rasa macam kita boleh sembang panjang lagi, tapi insya-Allah ada masa ketika nanti kita berjumpa. Terima kasih banyak memberi peluang pada saya untuk bersama-sama dengan warga IKPK pada pagi ini insya-Allah. Jadi saya mohon ampun maaf kalau ada salah dan silap daripada saya, terkasar bahasa, tersasar bicara, yang baik daripada Allah, yang tidak baik daripada kelemahan saya sendiri. Mohon ampun maaf. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih banyak-banyak tidak terhingga orang kata Ustaz. Hang tua hang juga hang lekyu dari kami, salam and thank you Ustaz. Itu dari kami. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Ustaz, satu aja permohonan kami Ustaz dia untuk bahawa waktu saya Ustaz datang tentang peranan kami, peranan yang sungguh mulia, murni bantu orang sebab untuk elakkan hutang. Walaupun ada apa pun pahala semua akan tergantung Ustaz dengan adanya hutang. Jenazah yang kita usung keluar dari rumah pun, wakil rumah tu kalau tak kembali tahu kalau ada hutang ke apa ke sekiranya ada makan minum tu sila halalkan. Tapi yang hakikatnya Ustaz, berapa ramai yang akan halalkan. Ataupun yang mana nak menanggung hutang tu, adakah beliau benar-benar akan melansai hutang bagi pihak arwah. Maksud pahala kita semua akan tergantung sehingga dengan Rasulullah SAW dengan orang kata apa semayang
di atas seorang hamba Allah yang dah meninggal, yang tinggal hutang, meninggalkan hutang hanya 2 dinar sahaja. Sehingga sahabat kata, ya Rasulullah, saya akan melangsaikan. Baru Rasulullah kata, jom kita semayang bersama-sama. Selepas ada orang janji nak melangsaikan. Asam kandis, asam gelugur ketiga, asam siriang-riang. Menangis mayat di kubur, mengingatkan jasad tinggalkan. Itu dia Ustaz kami. Ustaz dengan itu Ustaz kami mohon kalau Ustaz boleh bawa mesej ni, AKPK ni, dan juga pada orang ramai dalam aplikasi yang ada kait mengait dengan hutang Ustaz. InsyaAllah. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima Itu kasih. raya kami. Dengan itu Ustaz kami ucapkan terima kasih. Selamat menyambut Hari Raya. Dan kami juga bagi semua Ustaz, bukan salah ibu dodakan tangis anak di atas pangkuan. Salah dan silap kami lakukan menyusun jari. Maaf ikhlas kami. Itu dari saya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik.